Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Setelah 2 hari kita bercuti, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton sehingga tamat siaran kita, insya-Allah. Dan malam ni saya buat satu live saja, iaitu di Facebook. Sebab siang tadi saya dah buat TikTok sekejap, jadi malam ni nak rehat sekejap. Kan? Sebab TikTok ni dia banyak benar soalan dia. Tapi baguslah kan, untuk kita bantu anak-anak muda sana, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua yang bersama. Kak Zaliha Adnan, Raja Sofia Singapura, Kak Rohayu, Surya Putri Zainal, saya Chop Bunga Ros dan kipas Hello Kitty. Bukan untuk dijual. Kak Natifah Ahmad Singapura, terima kasih banyak. Tohun UTS, Kak Maria Chan Singapura, Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Jamalia Rahmat, Nazatul Naina, Abang Hang Kasyaf, Kak Rosnah Ahmad, Kak Syah Mahmud, Kak Sabarih Abu Samad, Abang Hairi daripada Medan, Indonesia, terima kasih bang. Kak Nirma Nasir Singapura, terima kasih. Nur Aminah Amina, Dila Mihab, macam mana bunyi dia tu? Tengku Ratia, Abdul Hafiz, terima kasih banyak. Rozilah Omar, terima kasih. Baik, sahabat sekalian, terlebih dahulu selamat Hari Wanita kepada semua wanita-wanita yang berada dalam live ini. Anda adalah manusia yang luar biasa, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati semuanya. Ibu kita, kakak kita, adik perempuan kita, cucu perempuan kita, anak buah perempuan kita, ipaduai kita, semualah. Termasuk yang laki juga. Ada pula yang WhatsApp dalam grup lain lah, bukan grup kita, grup lain. Dia kata untunglah orang perempuan ada hari wanita, dia kata. Hari lelaki tak ada. Ada pula menjawab, hari wanita hari ni je, hari lelaki hari-hari, dia kata. Macam-macam. Apa pun
Kak Sabariah pagi tadi pukul 11 lebih kot. Saya buat dalam 20 minit, setengah jam macam tu kot. Pagi tadi, kan? Pukul 11 lebih. Jadi itulah ceritanya. Abang Hang Kasyaf dah sihat ke? Ada orang tanya tu. Masih di hospital ke apa? Kalau dah discharge, malam besok kita jumpa dekat Surau Al-Kautsar. Malam besok saya dekat Surau Al-Kautsar. Baik, terima kasih semua. So kita sambung lagi bacaan kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran yang kita sambung hari Jumaat hari itu, wa huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kuat, tali Allah yang sangat teguh dan kukuh. Kemudian Allah sebut wa huwa zikrul hakim. Nabi sebut wa huwa zikrul hakim. Dan Al-Quran itu adalah zikrun, maknanya peringatan-peringatan. Al-Hakim yang maha bijak. Al-Quran ini, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat sekalian, adalah reminder yang paling bijak dan reminder yang sangat penting. Kak Rohayu ada tadi kan? Sekejap. Kak Sarima Diman, terima kasih. Kak Saruna Mahdi, Kak Rohana Rijab, Kak Syam, lama tak sebut nama Kak. Sebaik hari ini sebut hadiah Hari Wanita. Tu yang saya sebut semua. Suria Putri Zainal, Kak Jamalia Rahmat, Bazid Aziz, Kak Sabariah Abu Samad. Ni ke hadiah Hari Wanita lah ni. Kan nak bagi hadiah lain tak ada dah. Kita bagi ucapan nama je lah. Okey. Baik, Rasulullah SAW sebut dalam hadis tadi, Nabi bagi tahu Al-Quran itu adalah wa huwa zikrul hakim. Zikrun ni kita terjemah zikir kan. Zikir ni maknanya ingat. Quran itu satu reminder, satu peringatan daripada Allah. Allah yang macam mana? Allah yang disebut sebagai Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah ni bila sebut Allah, dia Tuhan yang sangat bijaksana, kan? Yang sangat bijaksana. Jadi kita kena ingat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, inilah peranan Quran dalam hidup kita. Dia jadi satu reminder, peringatan. Kalau macam kita cerita hari Jumaat itu hari lah, kan? Quran ni ibarat madu lah, yang jatuh daripada langit. Benda yang sangat berharga. Madu ni orang suka, kan? Dia untuk kesihatan lah apa semua, kan? Jadi Quran ni adalah satu reminder kepada kita, peringatan, dan dia menjadi satu panduan yang sangat penting dalam hidup kita. Baik itu orang yang tak ikut Quran, adallahullah, itu memang jelas. Nabi kata siapa yang menolak ajaran Al-Quran, adallahullah, dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'ayazubillah. Terima kasih Kak Jamalah Sanusi. Abang Hang Kasyaf dengan izin Allah telah discharge semalam, alhamdulillah. Terima kasih bagi laporan. Malam besok ada rezeki, kalau abang sihat boleh datang surau, kita jumpa. Malam besok saya dekat Al-Kautsar, insya-Allah. Intan Sumaya, terima kasih. Kak Zah, terima kasih banyak. Saliza Liza, Faizah Tyler, itu ajalah.
Ya. Baik, jadi kena ingat Quran ini dia jadi reminder, peringatan untuk kita. So, Nabi dah pesan dah sebelum ni, kita dah sembang, siapa yang tolak Quran, dia akan disesatkan oleh Allah. Oh, ini bukan, saya selalu guna ayat, ini bukan benda main-main, ini bukan cerita main-main. Ini benda besar, ini benda penting yang kita kena alert, yang kita kena ambil perhatian, yang kita kena alert lah, kan? Sebab kita punya hidup ni, tuan-tuan ibu-ibu semua orang tahu dah, hidup kita ni ceritanya bukan habis atas dunia saja, kan? Hidup kita ni bukan habis atas dunia saja, tapi dia menyambung ke alam barzah dan dia menyambung ke alam mahsyar besok, sampailah endingnya syurga selama-lamanya ataupun neraka wal'iyazubillah selama-lamanya. Jangan main-main. Jadi sebab itu, mana-mana ruang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maknanya kita kena ambil peluang itu. Waalaikumsalam Rosita Gani. Ambil peluang. Sebab itu untungnya kita jadi orang Islam, kan? Untung jadi orang Islam. Saya bacakan hadis itu pada tazkirah Jumaat baru ni, bila Nabi bagi tahu orang Islam itu semuanya beruntung. Kena ingat, kita jadi orang Islam, sebenarnya kita ni beruntung. Waalaikumsalam Mak Nur Ibrahim, Bukit Kapar. Kita beruntung. Sebab apa beruntung? Nabi kata macam ni. Baik, itu bila kita pegang betul-betul apa yang Rasulullah pesan pada kita, bila Nabi kata orang Islam ni kod mana pun beruntung, kod mana pun beruntung jadi orang Islam. Bila kita pegang kata-kata itu, saya rasa insya-Allah, mudah-mudahan kita, na'udzubillah lah, tak minta jauh, tak adalah keinginan nak keluar agama, kan? Tak pasal-pasal kita nak jadi murtad ke, benci dengan Islam ke, tak berminat dah dengan Islam. Kenapa? Sedangkan Rasulullah kata orang Islam ni kod mana pun beruntung. Orang kata pimai-pimai tentulah, kan? Pusing-pusing kok mana, hala ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, meniarap, tertongging ke apa benda sekalipun, tetap beruntung menjadi seorang Muslim berbanding menjadi, na'udzubillah, not yet Muslim ataupun orang bukan Islam yang belum menerima hidayah. Okey, nanti ibu-ibu, tuan-tuan menggelegak pula dalam jantung ni kan? Apa yang beruntung Ustaz? Ceritalah cepat, kan? Sabarlah, buat-buat tenang. Kuliah lewat 5 minit pun dah kelang kabut dah kita. Ustaz pun sampai tercungak-cungak nak siapkan kuliah tu, kan? Terlewat sikit, kan? Adalah urusan-urusan yang tidak dijangka, kan? Jadi dah bertanya-tanya dalam grup, kan? Rindu nak kuliah. Dia tak tahu ada berita sedih saya nak beritahu kejap lagi ni, kan? Sabar-sabar, buat-buat tenang. Baik, jadi apa saya nak sebut tadi? Saya pun dah lupa dah, kan? Maknanya kita hidup ni kena pastikan ikut apa yang Allah dah tinggalkan. Sebab Quran ni dia betul-betul memandu kita, kan? Sebab tu kita hidup ni untung jadi orang Islam. Tadi apa Nabi sebut dalam hadis, ni kita beritahu lah. Mungkin dah pernah sebut pun sebelum ni, tapi mungkin tak ingat, kan? Rasulullah kata beruntungnya jadi seorang Muslim ialah hidupnya beruntung, matinya beruntung. Jadi orang Islam ni hidup pun beruntung, mati pun beruntung.
Lalu Nabi SAW pun menceritakan, untungnya bila orang Islam ni hidup sehari lagi, dia dapat hidup lagi sehari ke depan. Bila dia hidup tu, untungnya Nabi kata dia boleh berbuat baik, dia masih ada kesempatan untuk beramal lagi sehari, dia masih ada ruang untuk bertaubat lagi sehari. Itu untung dia. Kan? Untung dia bila kita hidup, kita ada peluang, kita ada chances untuk buat benda baik, untuk taubat, untuk minta ampun, untuk itu, untuk ini, segala-gala bagai. Masih ada ruang sebab masih hidup. Itu untungnya kita orang Islam yang hidup. Dan Nabi kata mati pun beruntung. Mati pun beruntung. Jadi bila mati pun beruntung ni, sahabat pun tak apa faham pula kan. Mati apa yang untung? Orang tak nak mati kan. Fitrah manusia ni tak nak mati kan. Kalau boleh nak hidup lama. Sebab itu kita jaga kesihatan kan, supaya adatnya boleh hidup lama. Orang tak nak mati awal. Siapa ada nak mati awal kan. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, pasal apa pula mati pun beruntung? Kan. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, untungnya orang Islam ni mati, iaitu apabila dia mati, dia sudah tidak ada peluang untuk buat dosa. Kan untung tu. Hidup untung, boleh buat baik. Bila mati pun untung, dah tak boleh buat dosa. Mati tu beruntung bagi orang beriman, sebab Nabi kata dia dah tak boleh buat dosa dah, sebab dah mati. Untung dekat situ. Kan. Tiba-tiba kita yang hidup ni seronok buat dosa tuan. Lagi hebat buat dosa berjamaah. Panggil geng, panggil grup kan. Membawang berjamaah, maki hamun berjamaah, fitnah berjamaah. Tak takut dosa agaknya manusia ni kan. Jangan buat gitulah. Baik, terima kasih Kak Zainab Abdul Latif, Singapura. Kak Zaliha Adenan, hari ini ada maraton 24 jam. Bermula tengah malam semalam, sampailah tengah malam ni kan. Daripada 12 malam tadi, sempena Hari Wanita, sampailah tengah malam ni, pukul 12 sekejap lagi. Habis kuliah saya pukul 10 kan, boleh sambung 24 jam. Boleh tengok semua penceramahnya wanita. Jadi saya tak ada dalam tu, jangan risau. Saya tak terlibat sebab saya lelaki sejati. Kan? Semua penceramah hebat-hebat. 24 jam maknanya 24 orang penceramah. 3 pagi tadi pun ada ustazah ceramah kan, 2 pagi tadi. Jadi tengok susah payah orang buat kerja amal kan. Ingat senang tuan. Nak ceramah ni tuan ingat senang. Kami sekarang ni untuk pengetahuan, Facebook dia mengeluarkan satu aturan baru. Tapi orang tak ada live ni dia tak terlibat lah. Ini jenis macam kami audio kuliah. Facebook hanya mengeluarkan kebenaran terbaru untuk buat live secara serentak akaun yang sama. Macam kami akaun Facebook ni kan, akaun Facebook pula dah, akaun audio kuliah ni, katalah lepas Isyak ni tak apalah, tak ramai orang kuliah kan. Kalau lepas maghrib kan ramai. Sekarang ni Facebook benarkan 6 live saja serentak, satu akaun. Nampak masalah dia nanti jadi macam mana? Sebab kami punya admin ataupun satu lagi dia panggil apa tu, lebih kurang macam admin jugalah. Kami ada seluruh negara audio kuliah, kita ada hampir saya rasa dekat 30 lebih ke 40 orang admin. Admin maksud dia yang boleh akses kepada akaun audio kuliah dan dia boleh petik live bila-bila masa.
Ada berapa? 30 ke 40 orang kalau saya tak silap lah. 30 tu memang confirm. Tiba-tiba Facebook limit 6 orang aja untuk serentak. Sedangkan kalau kuliah maghrib kan berderet. Macam ni nak buat tu? Masalah tu. Jadi terpaksa kita, siapa yang nak buat live lepas maghrib, bagi nama, kita akan riliskan nama dia. 6 orang aja. Macam saya tak terlibat lah, kecuali malam Jumaat baca Yasin kan. Itu je lah. Yang lain lepas isyak tak ramai tak apa, jadi kita on. Tu nampak macam senang live kan. Di balik tabir tu tu yang Kak Zah gelak berguling-guling tengok saya punya TikTok di balik tabir tu. Nampak? Susah. Tapi orang tak nampak kan, yang wayar berselerat ni wayar ni. Bila datang hari mereng wayar ni panjang kan. Bila dia bergulung, bersimpul, kita pula dah lambat. Allahu Akbar. Masa itu menyerap aja darah kan. Sabar je lah. Itu semua cerita di balik tabir lah. Jadi itu ceritanya. Jadi terima kasih Kak Zaleha yang mengingatkan. Siapa nak tengok boleh follow FB Ustazah Muzayyanah, InsyaAllah. Malam ni tak join TikTok Ustaz. Tak ada. Malam ni Ustaz rehat kot daripada TikTok. Berita sedih apa tu? Sabar. Sekejap lagi kita beritahu. Tak adalah sedih mana pun, saja bagi suspend. Siti Azhar Zakaria, terima kasih. Lewat tak apa Ustaz, janji ada kuliah. Beruntung jadi orang Islam. Kak Azian, terima kasih. King Mat, terima kasih. Betul itu Kak, sabar. Lewat tak apa, janji ada kuliah. Betul. Ustaz, sekarang ada banyak akaun yang tengah live. Lepas isyak, kalau TikTok lagi banyak lah. TikTok ni pukul 11 ke atas tu, 10 lebih ke atas, pukul 11-12 kan. Memang banyak live. Tak apa yang orang sembang pun saya tak tahulah. Tapi banyak. Ada yang manfaat. Banyak yang manfaat jugalah saya tengok kan. InsyaAllah. Terima kasih Mak Huda. Gelak kat tengok Ustaz balik tabir tu. Allahu Akbar. Okey, sambung lagi. So maknanya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, sekarang ni kita dah nampak kan betapa syukurnya kita bila Allah pilih kita jadi orang Islam. Makna setiap benda kita buat tu kalau kena gaya, pahala. Wa iman senyum sekalipun kan, boleh pahala. Nampak? Orang lain senyum tak ada apa-apa, kita orang Islam senyum dapat pahala. Nampak? Jadi tolonglah hargai. Disebabkan Islam ni agama yang sangat mahal kan, sangat berharga. Seperti mana firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, siapa yang cari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, nescaya Allah tidak akan menerimanya. Sampai bila? Sampailah bila-bila, sehingga dia memeluk Islam balik. Kalau dia kekal dalam non-Muslim tu, selama tu Allah takkan terima dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Khasirin, orang yang sangat rugi. Jadi sebab itu kena bersyukur bila Allah campakkan nikmat Islam pada kita. Cuba bayang cebayang dia panggil. Terima kasih Kak Nureda Bidin dari Port Kelang. Pak Din baru sampai rumah, alhamdulillah. Pak Din dari surau lah Kak Zah. Mana lagi Pak Din, siapa tak kenal Otai Surau kan.
Takkan balik padang golf kot. Malam-malam kan, mesti balik surau. Macam tu, insya-Allah. Jadi untungnya kita ni, cuba bayangkan Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, nampak? Ni semua orang kuat Nabi ni, pak saudara Nabi semua. Tapi sebab tidak mengucap 2 kalimah syahadah, tidak memeluk agama Islam, mati mereka besok, dah matilah pun, mereka akan masuk neraka. Nampak? Kita ni orang Islam, yalah, jahat-jahat pun ada peluang masuk syurga kan. Ada peluang kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu ayat KTB ni apa? Abu Muizzuddin lama tak masuk. Semenjak 2 menjak ni kan, sihat tu. Orang-orang kuat Ipoh belaka tu. Orang-orang kuat Ipoh. Terima kasih Noli, lambat join, tak apa. Tenang-tenang je. Mana yang kita dapat, kita cedoklah ilmu tu sikit dah. Serba sikit. Macam tu. Baik, sikit lagi. Sikit lagi, jangan risau. Baik. Wa huwas siratul mustaqim. Itu sambung hadis tadi lah. Nabi kata, dan dialah juga pembimbing manusia ke arah jalan yang lurus. Hidayah Mama Fakira. Waalaikumsalam. Dialah yang menunjukkan kita jalan yang lurus. Apa benda? Quran itulah yang membimbing kita, yang memandu arah kita ke arah jalan yang lurus. Jadi itu sebab saya kata kadang-kadang canggih ustaz, lama tak masuk kuliah tapi ingat saya Depok Kelang. Itu kelebihan ustaz. Sikit-sikit lah boleh ingat kan. Bila pernah dimentionkan nama-nama lokasi tu, insya-Allah boleh ingat lah. Ipoh, ada yang daripada Jengka kan, ada yang daripada Jerantut, UTS daripada Jerantut, ada yang Kak Zah terolak kan. Mana yang glamour-glamour kita ingat lah. Bukan yang lain tu tak glamour no. Kadang berserabut ni, kadang boleh ingat, kadang tak boleh ingat. Mana ingat tu alhamdulillah lah. Baik, maknanya Quran ini dia menunjukkan kita jalan yang betul, jalan yang lurus. Sebab itu saya dan penceramah yang lain, para asatizah yang lain, mestilah, dan bukan mesti, sentiasa kami ni remind, kita bagi ingat sama-sama lah, untuk kami juga sebenarnya kan, supaya kita dengan Al-Quran kena sentiasa bersahabat baik, kena sentiasa jadikan dia best friend forever. Kan, kena dekat-dekat dengan Quran, jangan jauh-jauh, jangan dijauhkan ya. Dekat dengan Quran, berdampinglah dengan Quran, selamilah Al-Quran. Ada 6,000 ayat lebih, kita bukan tahu semua ayat Quran kan. Kalau tuan-tuan ibu-ibu tanya saya pun, saya bukan boleh jawab semua soalan, dan bukan boleh jawab semua huraian Quran. Ada benda saya pun tak kerti juga. Tapi kita belajar kan, kita belajar supaya kita ingat apa yang kita buat ini tidak akan bercanggah. Sebab kita dah ada dia punya manual book. Kan saya sebut dulu, Quran ni manual book. Tapi perangai manusia, dia tak suka tengok manual book kan. Beli handphone, mana pernah buka manual book, dia godam gitu je kan. Jadi kena tengoklah. Dan manual book bagi orang Islam ialah Al-Quran. Dia jadi pembimbing, pembimbing dalam kehidupan kita. Suria Putri Zainal, Gombak kan. Daya ingatan ustaz kuat. Bolehlah sikit-sikit kot, tak adalah kuat sangat. Kadang banyak kat benda lain saya lupa kan.
Tapi anak-anak murid insya-Allah kita tak lupalah. Ambil hati. Beli jiwa dipanggil. Kak Zabina Yusof, terima kasih. Kak Azam memang tak ingat dah, wayar banyak putus. Mak Nur Ibrahim, glamour. Entah kan Liverpool 6 kali betul-betul kalah. Dekat Anfield. Entah Liverpool kan. Pak Din, Ipoh. Kak Azhar dekat dengan Quran tapi terjemahan. Tak apa, kita belajar pelan-pelan. Kan? Belajar pelan-pelan. Lama-lama ingatlah, lama-lama faham. Ya, hidayah. Saya ingat daripada Sabah. Yang saya sebut itu hari dekat dengan Gunung Kinabalu tu kan. Yang saya lupa nama tempat, Tamparuli. Saya ingat. Tadi masa saya sebut nama Hidayah tadi, Kak Hidayah, saya dah terbayang something. Saya dah teringat macam, aku pernah sebut nama ni macam Sabah ni. Kan? Betul-betul. Nur Mawiyah. Kenapa tak ada live kat TikTok Ustaz? Mawi, hari ni Ustaz nak rehat sekejap daripada TikTok. Sekejap je. Mungkin besok ada kot. So tadi siang Ustaz ada live tadi sekejap kan dekat TikTok. Jadi malam ni pun sebenarnya Ustaz rasa macam penat sikit. Jadi nak hadap dua-dua rasa macam alamak kan, rasa macam berat sikit lah. Tambah pula TikTok kan soalan terlalu kan. Jadi itu yang tak buat malam ni tu. Kebetulan Ustaz letih sikit hari ni. Sahabat dunia akhirat, terima kasih. Cik Hatiah Syafi'i. Sekejap, Cik Hatiah Syafi'i ni mana Pening? Bukan Pening ke? Ustaz tak ingat. Dia Amri Dia Amri Semenyih. Betul ke? Nur Mawiyah, ingat TikTok punya geng Mawi. Dia Amri Semenyih kot noh rasanya. Liverpool jangan cakap bokat. Okey lah, mengarut lah kita ni. Alright, sambung sikit lagi. Dah nak habis dah, pukul 10 lah. Sebelum kita akan wawarkan berita yang agak sikit lah, tak tahulah kalau tuan-tuan sedih ke gembira, saya tak tahulah, tapi dengar je lah kejap lagi. Ya, Seri Kembangan. Okey. Masuklah kepala balik. Dia Amri Seri Kembangan. Bila Ustaz kat TikTok, Ustaz banyak guna ayat-ayat orang muda. Nampak tu gelombang anak muda. Betul. Sebab dia, ialah Facebook ni otai kan. Otai-otai banyak. TikTok ni 90% anak muda lah kan. Memang muda betul. Yang sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, baru graduate ada, yang dah kahwin mak-mak pun ada juga kan. Tapi yalah, pada saya kita bantulah. Mana yang boleh kita bantu, kita support, kita tolong, kita top up lah. Kan, kalau kita tak buat, kita nak harap siapa kan? Kena ustaz-ustaz yang dah veteran-veteran sikit, takkan dia nak TikTok kan, dia pun tak erti kot. Mungkin. Jadi kami yang agak muda sikit lah, sikit je kan, yang agak-agak masih muda, yang ada sikit kemahiran teknologi ni, kita manfaatkan insya-Allah. Itulah kenapa ayam tu tombang pula tu. Sibu. Cik Hatiah Syafi'i sibu. Ada seorang lagi tu yang Pening tu, yang tu hari kahwin tahun lepas tu. Bunyi-bunyi macam Cik Hatiah juga bunyi namanya. Saya tak ingat nama apa dah. Lama dia tak masuk. Patut tunggu-tunggu kat TikTok tak jumpa. Kan. Dia ada hari tu. Ada hari macam penat kan. Mata pun kebil-kebil begitu. Dia bila jadi gitu, kadang kita punya otak tak berjalan. Kan. Idea nak kuliah tu kadang jam. Walaupun kuliah dah 22 tahun, 23 tahun. Tapi ada hari dia tu. Macam cerita Piramli Labu-Labi kan. Bila dia kena marah dengan Haji Bahid, ya tuan, hari ni hari malas saya tuan. Macam tu lah.
Dia ada hari malas kan, hari yang kita jadi macam mood tak apa comel kan. Dia macam tu lah kot. Ustaz pandai layan adik-adik TikTok. Kak Sabariah pun selalu follow kan, dengan Kak Rohayu Tohun pun kadang rajin juga follow. Sambil tolong anak buat kerja sekolah, Rumi ke Jawi, habis hasah otak Ustaz. MU bukan MC, MU menang bukan MC kan. Tak apa, itu orang kata adik abang. Adik abang kan, saja bagi adik menang, gitulah orang kata, yang penting menang. Tak. Kami yang kat TikTok ni dahagakan ilmu. Kalau kat FB malu nak tanya banyak orang veteran. Kan Nomawiyah ni sebenarnya saya kenal di TikTok, tapi sebab hari ni TikTok tak ada, dia kau nak masuk sini. Tak apa, welcome to the club. Kan. Tak apa, kita bantulah setakat mana yang boleh, insya-Allah kita bantu. Alright, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berdasarkan dua poin yang kita bincang tadi. Yang pertama, wahwa zikrul hakim, Quran itu adalah reminder, Quran itu adalah peringatan daripada Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Sebab selalu kita sebut Tok Hakim tu kan, bijaksana lah. Allah ni Al-Hakim, Tuhan yang maha bijak sana, yang maha cerdik. Macam tu. Dan nombor dua kita bincang tadi, wahwa siratul mustaqim kan. Quran juga membimbing kita ke arah jalan yang lurus, insya-Allah. Muhammad Syarif Cerah Perdana, terima kasih banyak. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, jadi ini benda yang kita kena faham. Tugas kita dekat dengan Quran, supaya bila dekat dengan Quran, jalan kita nak dekat dengan Allah tu lebih baik. Maknanya dia punya, apa dia panggil, line dia tu kena lah. Dia punya line dia tu kena. Bila line dia kena, jalan tu jadi senang. Macam kita mandu, masuk lane yang betul, senang lah kan. Jangan mandu slow, duduk lane kanan, memang nak kena maki je awaknya kan. Itu cerita je. Jadi sebab itu, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pastikan apa dalam hidup kita hari ini, bila kita pegang dengan Islam, syukur pada Allah bagi nikmat agama. Yang kedua, kita ada Al-Quran. Yang ketiga, kita kena ingat kita sangat beruntung menjadi seorang Muslim. Sangat beruntung. Macam yang Ustaz dah share tadi lah, hidup matinya beruntung. Dan yang paling penting juga, nombor 4 ialah tolong jaga akhlak kita. Akhlak, sikap, watak, kelaku, perangai, tolong jagalah. Ya, adab tertib kita, budi bahasa, sopan santun, semualah yang berkait dengan akhlak, tolong jaga baik-baik. Tolong kemahkinikan. Tak kira siapa pun kita, baik saya ustaz ke, kena jaga akhlak. Tuan-tuan anak murid ke, kena jaga akhlak. Kita guru besar ke, guru kecil ke, pegawai takbir ke, PTD ke, SU ke, KSU ke, menteri ke, agung ke, semua kena jaga akhlak. Hatta tu imam sekalipun. Tak. Sebab ulama selalu sebut akhlak mendahului ilmu. Akhlak mendahului ilmu. Apa-apa hal, akhlak dulu. Sebab itu Rasulullah sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rohizah Izzah, waalaikumsalam. Tak apa. Kita pun dah penamat dah. Dah ujung-ujung sikit dah ni kan. Tapi tak apalah, dapat sana sikit, sini sikit. Okey. Izzah Abdul Rahim, Kuching, Sarawak. Betul tak? Kak Izzah daripada Kuching kan? Saya cuba menguatkan ingatan.
Allahu Akbar. Kan? Jadi nombor 4, tolong jaga akhlak. Tak kira kita siapa, cara bercakap, cara menulis, cara bergaul, memek muka, apa saja yang dinilai sebagai akhlak. Kalau tidak, takkan P.Ramlee letak nama lawyer tu Sulaiman Akhlakun, lawyer yang menguruskan harta Ismet Ulam Raja di luar negara, kan? Sampai Gohid Gostan pun ada. Ingat P.Ramlee saja-saja kalau letak nama Sulaiman Akhlakun. Akhlakun tu kan akhlak. Allahu Akbar. Kak Ayu, terima kasih Kak Ayu, Arizona, orang paling jauh setakat ni lah. Terima kasih orang Amerika Syarikat yang bersama kita malam ni, jauh sana. Baik, betul, macam orang belajar tasawuf kan. Itu adab lah. Tasawuf ni akhlak. Okey, pengumuman Kak Zaleha kata kuliah Ustazah Isfadiah lepas ni, siapa berkelapangan boleh join pukul 10 kot, kan? Boleh tengok. Kak Zaleha kalau boleh bagi link sikit, tembak dalam komen tu, besar pahala tu. Boleh kawan-kawan kita lepas ni, saya pun nak habis dah ni, lepas ni boleh tengok. Terima kasih sharing-sharing, terima kasih banyak. So jaga akhlak kita lah, jaga adab, jaga peribadi kita as a Muslim, tunjukkan sifat mukmin yang terbaik. Macam tu lah. Naha Hazimal, Allahu Akbar, sahabat sekolah, orang kuat JPJ kita. Terima kasih Naha, tolong tengok-tengok kuliah aku sekejap. Member sekolah satu kelas. Dah start Ustaz. Betul-betul, kuliah muslimat 24 jam, tahu-tahu. 2.5%. Okey, itu saja untuk hari ni. So lepas ni Facebook tu apa nama ya? Facebook yang live tu apa nama? Antara wanita apa? Dari wanita untuk wanita. Ataupun boleh tengok Facebook dari wanita untuk wanita. Kuliah live yang 24 jam tu, pukul 12 ni last. Sekarang ni baru start. Ustazah Isfadiah ni, suami dia kawan saya juga, Ustaz Muhyiddin tu. Jadi boleh tengok lah lepas ni, dari wanita untuk wanita. Tu Kak Zaleha dah masuk tu, link Ustazah Muzayyanah pun ada, boleh tengok situ. Alright, terima kasih banyak semua yang share, yang kongsi-kongsi. Kak Rosnah Ahmad, terima kasih banyak. Tohun, muka tak cantik tak apa, janji agama dan akhlak cantik. Tapi bila agama dan akhlak cantik campur muka cantik, ia adalah bonus. Betul lah tu. Kan? Siti Azhar Zakaria, terima kasih sama-sama. Tengok konti apa tu, Batu 5 FM. Apa tu? Apa isunya tu? Tak dapat dikesan, tak tengok. Kak Norada Bidin, terima kasih. Saliza Liza, Jamal Rahmat. Okey, pengumuman yang sedih ke tak tahulah, sedih ke gembira tak tahu. Pengumuman pertama ialah besok pagi pukul 10 kita ada kelas. Besok yang gembiranya, besok pagi, terima kasih Kak Nursia Abdul Ghani, Kak Rohana Rejab, Kak Jamalia Rahmat. Besok dengar baik-baik ni, dengar baik-baik. Besok pagi kita ada kelas pukul 10 pagi. Besok ada kelas kuliah muslimat Masjid Al-Falah. Kita baca kitab Al-Azkar, sambung yang 2 minggu lepas. Itu berita gembira lah. Berita yang kurang menggembirakan bagi saya lah, tapi tak tahulah kalau tuan-tuan gembira pula. Besok kuliah terakhir. Bawa tenang. Besok pagi kuliah saya yang terakhir untuk minggu ini. Bukan selamanya, jangan doa yang bukan-bukan pula. Sebab mula hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad saya ada kursus.
Kursus apa itu kita rahsiakan dulu lah. Tapi doakan yang baik-baik lah. Kan? Ini bukan kursus kahwin ke apa, bukan. Ini kursus insya-Allah lah. Kan? Jadi apa yang saya nak sebut, so besok last kuliah, seminggu lepas tu cuti lah. Cuti kuliah. Dan malam besok pun, sebab malam besok saya ada kuliah di surau, di dekat dengan Abang Hang Kasyaf kita lah, Surau Al-Kautsar, kuliah maghrib. Jadi situ line tu tak apa comel. Saya pernah cerita kan, line nak buat live tak apa comel, tapi saya akan mencuba buat live di TikTok. Macam mana line tak comel tapi nak buat live juga. Saya try tengok TikTok lah kan, sebab saya tak payah nak bawa banyak dia punya kelengkapan. Saya bawa stand satu dengan handphone cukup. Jadi malam besok lepas maghrib saya mencuba-cuba nasib live di TikTok lah. Tapi masa tu tak ada soal jawab lah, tak boleh nak jawab lah sebab saya kuliah dekat surau kan. Sekadar boleh tengok je lah. Macam tu. Jadi kita jumpa lagi pada besok pagi, dan nanti ada rezeki kita sambung hari Senin depan. So bila cuti tu itulah kuliah hari Khamis ni pun sepatutnya Isra' Mi'raj. Khamis ni Isra' Mi'raj pun saya kena batalkan juga. Tak boleh, program saya tu memang padat. Memang padat sikit lah. Jadi itu ceritanya. Jadi saya minta semua sahabat doakan saya, doa yang baik-baik, doa supaya dipermudahkan segala urusan, dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa besok pagi mudah-mudahan. Dan sepanjang kuliah-kuliah saya tak ada tu, carilah kuliah ustaz lain kan, tak ada masalah. Banyak kuliah ada, berlambak bukan saya seorang je kan. Boleh carilah, ramai ustaz lain yang ada, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. So itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih atas doa semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Terus mendoakan agar COVID-19 lenyap di atas muka bumi. InsyaAllah hari ini pun 1000 lebih kes kan, kes baru, kes sembuh 2000 lebih. Nampak cantik lah. Mudah-mudahan akan lenyap lah sedikit masa lagi. Terima kasih Kak Ayu. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu depan. Besok pukul 10 pagi adalah. Besok pukul 10 pagi insyaAllah. Jadi kuliah Isra' tu nanti kita akan buat khas lah. Minggu depan ke kita buat khas kan. Walaupun tarikh bertepatan tu tak dapat, mungkin kita buat hari Senin ke. Jangan risau, kita akan bagi juga Isra' Mi'raj untuk semua sahabat dan followers saya. Followers kan, insya-Allah mudah-mudahan. Baik, itu saja. Terima kasih. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.